Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah bin Azali dari FKP BMFG akan membentangkan pasal pertandingan kayak pecut peringkat antarabangsa. Okey. Maklumat pertandingan. Tarikh pertandingan adalah pada 6 Februari 2021. Pertandingan juga akan diadakan di Tasik Timur Tasu Perlis. Pertandingan terbuka kepada semua negara dan individu yang berminat. Hanya satu jarak saja yang dipertandingkan, iaitu 200 meter. Pertandingan ini juga hanya dibuka secara individu saja. Kategori yang dipertandingkan ialah lelaki perseorangan bawah 18 tahun MK1U18, WK1 bawah 18 tahun, MK1 Open dan WK1 Open. Setiap peserta akan melalui pusingan kelayakan sebelum ke peringkat akhir. Lokasi pertandingan yang dipilih ialah Tasik Timur Tasu. Tasik ini dipilih kerana ia mempunyai pemandangan yang cantik dan suasana yang mendamaikan. Selain mempunyai ruang parking yang luas dan tapak kawasan yang cukup luas untuk menganjurkan pertandingan ini. Latar belakang pertandingan. Seperti yang semua tahu, kayak pecut ialah perlombaan kayak di kawasan dan permukaan air yang rata dan tidak berarus. Ia memerlukan atlet untuk tiba di garisan penamat dalam masa yang terpantas. Pertandingan kayak pecut yang pertama sekali dalam rekod dianjurkan oleh John McGregor, iaitu bapa kayak moden di British Royal Canoe Club RCC di Teddington, England pada tahun 1869. Di Malaysia pula, Pulau Pinang menjadi penggerak utama dalam aktiviti kayak kerana selalu menganjurkan ekspedisi dan pertandingan kayak pada tahun 1970-an. Rekod terpantas bagi lelaki kategori MK1 200 meter dipegang oleh Liam Heath, iaitu dengan masanya 33.38 saat. Beliau mendapat rekod ini di kejohanan Eropah di Bulgaria pada tahun 2017. Manakala bagi wanita pula, kategori WK1 200 meter pula dipegang oleh Lisa Carrington, iaitu dengan masa 37.89 saat. Beliau mendapat rekod ini di kejohanan di Moskow pada tahun 2014. Objektif pertandingan. Dengan penglibatan negara-negara luar, ia akan dapat meningkatkan lagi hubungan rapat antara masyarakat negara dan masyarakat luar. Pertandingan ini juga mampu mencungkil bakat-bakat baru negara. Ia juga akan dapat memberi pengalaman yang berharga kepada atlet dalam peringkat antarabangsa. Selain itu, ia akan dapat memupuk semangat kerjasama antara penganjur, urus setia dan atlet dalam dan luar negara dalam menjalankan pertandingan ini. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan lagi kemahiran atlet-atlet yang bertanding. Akhir sekali, objektifnya ialah dapat menobatkan atlet terpantas dalam kategori masing-masing. Jadual dan tentatif pertandingan. Ini adalah senarai aktiviti yang akan dilakukan semasa hari pertandingan. 9 hingga 9.30 pagi adalah pendaftaran peserta. 9.30 hingga 9.45 pagi ucapan dan perasmian pertandingan oleh Menteri Belia dan Sukan. 9.45 pagi hingga ke 10 pagi peserta bersedia untuk acara sukan yang akan dipertandingkan. 10 pagi hingga 11 pagi acara kategori MK1 bawah 18 akan dilakukan. Pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari acara kategori WK1 bawah 18 akan dilakukan. Pukul 12 tengah hari hingga 1 petang acara kategori MK1 terbuka akan dilakukan.
pukul 1 petang hingga 2 petang. Acara kategori WK1 terbuka akan dilakukan pukul 2 petang hingga 2.30 petang. Pengumuman pemenang dan acara penyampaian pingat pukul 2.30 petang hingga 3 petang. Penutupan acara dan ucapan akhir oleh Menteri Belia dan Sukan. Peraturan kayak sprint. Spesifikasi kayak atau bot. Panjang maksimum ialah 520 cm. Berat minimum ialah 12 kg. Mempunyai satu kemudi. Hanya jenis sit-in dibenarkan. Nama peserta dan nombor diletakkan di kedua-dua sisi. Fasa mula pertandingan. Atlet perlu berada di atas kawasan air 3 minit awal. Atlet perlu berada di dalam lorong ditetapkan 2 minit awal. Acara akan tetap dimulakan walaupun terdapat atlet yang tidak hadir. Acara akan bermula atas arahan pemula. Amaran akan diberi jika kesalahan dilakukan semasa permulaan acara. Atlet akan hilang kelayakan jika melakukan kesalahan yang sama kali kedua. Fasa semasa pertandingan. Atlet yang terkeluar dari lorong dan mengganggu atlet lain akan disingkirkan. Atlet yang kayaknya terbalik akan disingkirkan. Fasa penamat pertandingan. Kayak tamat berlumba setelah bow melepasi garisan penamat. Pusingan saringan pitch. 4 bot terlaju untuk setiap persaringan akan layak ke peringkat separuh akhir. 3 bot terlaju antara semua tempat kelima dalam setiap saringan akan ke separuh akhir. Pusingan separuh akhir. 3 bot terlaju akan layak ke pusingan akhir A. 3 bot yang seterusnya akan ke pusingan akhir B. 3 bot terakhir akan ke pusingan akhir C. Pusingan akhir. Tempat ke-19 hingga ke-27 akan dipertandingkan di pusingan akhir C. Tempat ke-10 hingga ke-18 akan dipertandingkan di pusingan akhir B. Tempat pertama hingga ke-9 akan dipertandingkan di pusingan akhir A. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang sesuatu tapak acara untuk pertandingan yang akan diadakan. Lokasi pertandingan kayak pecut ni akan diadakan di Tasik Tikmah di Perlis. Kawasan yang dipilih ini berdekatan dengan satu resort, iaitu Resort Taso, yang akan digunakan untuk kediaman para atlet dan pasukan dan ahli pasukan. Okey, jika anda lihat ini adalah susun tapak acara yang kami akan cuba sediakan untuk pada hari kejadian. Okey, jika anda lihat di sini, kami akan menyediakan pentas untuk acara pemberitahuan pemenang dan juga penyerahan hadiah. Pentas ini juga akan digunakan jika ada acara persembahan dan pemberitahuan ekstra. Okey, di sini ialah khemah pengacara majlis. Pengacara majlis akan memberi komentar terhadap pertandingan yang sedang berlaku pada masa itu, dan juga orang boleh membuat atau memohon announcement di pengacara majlis. Seterusnya, di sini ialah khemah pertolongan kecemasan. Khemah pertolongan kecemasan ini untuk pegawai medik dan pertolongan cemas untuk memberi servis pertolongan kecemasan untuk orang yang tercedera pada masa itu. Seterusnya ialah khemah peserta. Khemah peserta ni akan dibahagi kepada setiap peserta yang hadir pada hari itu. Khemah peserta ini digunakan untuk ahli-ahli pasukan untuk membuat persediaan di situ. Okay, seterusnya ialah kawasan parkir. Kawasan parkir untuk meletak kenderaan bagi kenderaan atlet, kenderaan pasukan dan juga
pergerakan penonton pada hari itu. Okey, dan terakhir sekali ialah tempat berkumpul. Tempat berkumpul ni ialah tempat berkumpul atlet sebelum memulakan pertandingan dan juga tempat perkumpulan semua hadirin jika ada berlakunya kemalangan. Okey, seterusnya ini adalah pelan kecemasan untuk kawasan pertandingan. Okey, jika ada kecemasan ketika berlakunya pertandingan, sebagai contoh kemalangan lemas ataupun kebakaran berlaku di resort, ini adalah laluan yang disediakan ataupun laluan yang patut dipatuh oleh hadirin ketika berada di acara dan ketika berlakunya kemalangan. Di sini ialah etika berlakunya kemalangan. Okey, jika berlakunya kemalangan, semua orang haruslah patuh kepada laluan yang disediakan ataupun laluan yang ditunjuk di peta ini. Seterusnya, hadirin perlulah mengutamakan keselamatan. Kita perlulah mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain untuk mengelakkan perkara lagi buruk akan berlaku. Seterusnya, apabila melakukan pergerakan menuju ke arah tempat perkumpulan, hadirin hendaklah tidak panik dan tidak bertolak-tolak ketika bergerak untuk mengelak sebarang kecederaan ketika pergerakan ke arah tempat perkumpulan. Seterusnya, pastikan semua ahli ada di tempat perkumpulan, ahli pasukan, ahli staf dan lain-lain. Hal ini kerana kami tidak mahu orang tertinggal di kawasan yang berbahaya untuk mengelakkan lagi kemalangan yang teruk akan berlaku. Dan terakhir, semua orang haruslah patuh pada perintah pengacara majlis kerana pengacara majlis akan memberi arahan yang selanjutnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang panduan kecemasan. Panduan kecemasan ini perlu dipatuh ketika berlakunya kejadian yang akan berhentikan acara. Okay, yang pertama, jika berlakunya hujan lebat, acara akan ditangguhkan sehingga cuaca tenang. Pengacara akan memberitahu status acara dari masa ke semasa. Hal ini kerana kami tidak mahu menjejaskan kondisi fizikal dan mental atlet kerana hujan. Seterusnya, jika berlakunya ribut, acara akan ditangguhkan pada hari tersebut dan akan disambung pada hari yang akan datang jika ribut sudah reda. Jika ribut tidak reda, acara akan tetap ditangguhkan sehinggalah ribut mereda. Hal ini kerana ribut akan menjejaskan prestasi perlombaan secara langsung dan juga ribut boleh merosakkan alat-alat yang digunakan pada masa itu. Yang terakhir sekali, jika bekalan elektrik terputus, acara akan ditangguhkan sehingga bekalan elektrik kembali. Bekalan elektrik ialah bekalan yang amat penting untuk melangsungkan perlombaan ini kerana banyak equipment yang menggunakan sumber elektrik untuk berfungsi. Kami mahu pertandingan ini berlaku secara adil dan bukan kerana equipment yang tidak berfungsi menyebabkan orang kalah ataupun orang menang. Assalamualaikum, nama saya Abdul Aziz dan saya akan menerangkan tentang peralatan yang akan disediakan dan juga bajet yang akan dikemukakan. Bagi peralatan yang akan disediakan untuk tapak pertandingan, di sini saya ada melukis sedikit gambar gajah untuk menunjukkan apa yang diperlukan. Di sini dapat dilihat bahawa kami memerlukan sekurang-kurangnya 4 buah bendera merah. 2 daripada bendera merah tersebut akan diletakkan pada garisan permulaan untuk menandakan garisan tersebut dan 2 lagi akan diletakkan pada garisan akhir untuk menandakan garisan akhir. Kami juga memerlukan sekurang-kurangnya 70 buah pelampung untuk menandakan lorong-lorong bagi peserta-peserta. Panjang pelampung tersebut adalah sebanyak 25 meter sepanjang 200 meter. Okey, bagi peralatan yang akan disediakan untuk tapak permulaan pertandingan,
Di sini kami memerlukan aligner view system dan juga automatic starting system. Apakah itu aligner view system? Aligner view system merupakan sebuah sistem yang akan memastikan setiap peserta berada dalam barisan yang lurus dan juga sama rata. Ini untuk memastikan tiada peserta yang terlajak sedikit tak pun ke belakang sedikit sebelum pertandingan dimulakan. Dan untuk automatic starting system pula, sistem ini memastikan setiap peserta tidak boleh bergerak dulu sebelum pengadil tak pun pemula memulakan acara. Apabila pemula memulakan acara, automatic starting system ni akan terbuka secara serentak dan memastikan semua peserta dapat memulakan pertandingan secara adil. Okey, bagi peralatan yang akan disediakan untuk staf pertandingan pula ialah communication system seperti loudspeaker dan juga walkie-talkie. Loudspeaker boleh digunakan oleh pengacara majlis untuk memberi maklumat kepada peserta ataupun boleh juga digunakan oleh pemula untuk memulakan pertandingan. Dan walkie-talkie pula boleh digunakan oleh staf-staf untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Buzzer sistem pula boleh digunakan oleh pengadil ataupun pemula juga. Dan apabila ditekan, dia akan mengeluarkan sebuah bunyi yang kuat untuk mengambil perhatian peserta. Kamera sistem pula boleh digunakan oleh para juri dan pengadil yang melihat pada garisan akhir untuk melihat sama ada siapa yang menang ke, tak pun untuk melihat mana-mana untuk menyimpan bukti apabila ada peserta yang tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Bagi peralatan yang akan disediakan untuk kecemasan, kami ada menyediakan peralatan kecemasan seperti first aid kit. Peralatan ini akan digunakan sekiranya berlakunya kemalangan ataupun perkara yang tidak diingini. Selain itu, kami juga menyediakan peralatan keselamatan seperti pelampung, topi keselamatan dan juga jaket keselamatan sebagai langkah berjaga-jaga. Kami juga akan menyediakan sebuah bot penyelamat yang boleh digunakan oleh staf-staf sekiranya ada mangsa yang perlu diselamatkan. Bagi peralatan yang akan disediakan untuk umum adalah seperti kawasan berehat seperti kemah, kursi, meja di mana para penonton ataupun staf-staf juga boleh berehat. Selain itu ialah tandas awam boleh digunakan untuk membuang air. Dan akhir sekali ialah pentas yang akan digunakan untuk memberitahu siapakah pemenang dan sebagainya. Okey, di sini pula ialah untuk pembentangan bajet. Di sini dapat dilihat bahawa kami memiliki bajet sebanyak RM450,000 dan harga sebenar bagi semua benda yang diperlukan hanya bercecah RM424,859. Di sini dapat dilihat bahawa ada perbezaan antara RM25,000. Ini bermakna kami ada baki RM25,000 lebih. Antara bajet-bajet yang diperlukan ialah peralatan pertandingan, peralatan kecemasan dan peralatan umum yang sudah diterangkan sebentar saja tadi. Selain itu, kami juga akan menyewa tapak. Tapak tersebut akan digunakan untuk menjalankan acara pertandingan kami. Selain itu, kami juga ada menyewa sebuah resort yang berdekatan dengan tapak tersebut. Resort ini dapat digunakan oleh staf dan juga peserta-peserta untuk berehat. Selain itu, kami juga menyediakan gaji staf untuk memberi upah kepada pekerja-pekerja. Kami juga menyediakan hadiah sebanyak RM100,000 seperti pingat, hamper dan juga wang tunai untuk diberikan kepada para pemenang. Selain itu, kami juga menyediakan makanan dan minuman untuk semua orang seperti peserta, staf dan juga penonton. Selain itu, kami juga ada menyediakan pengangkutan sebanyak RM20,000 bagi kesenangan peserta dan juga penonton yang ingin datang melihat. Selain itu, kami juga menyediakan bajet lain-lain untuk apa-apa sahaja selain daripada yang dinyatakan untuk digunakan. Itu saja untuk pembentangan bajet. Terima kasih.